Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari yang mulia ini, kami akan membentangkan hasil tugasan yang telah kami lakukan, iaitu tugasan pentadbiran berterusan yang telah diberikan oleh pensyarah kami. Nama pensyarah kami ialah Encik Hasnul Hadi. Tajuk khusus ini ialah isu semasa dan cabaran masa depan dengan kod GIIC 1082. Jadi tajuk pembentangan kami yang telah diberikan oleh pensyarah kami ialah kemunculan India sebagai kuasa baru ekonomi dunia. Dengan nombor soalan yang telah kami pilih ialah nombor soalan 6. Sebelum saya mulakan pembentangan saya pada hari ini, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Nama ahli kumpulan kami ialah yang pertama Muhammad Hakimi bin Muhammad Tarmizi. Yang kedua ialah saya sendiri iaitu Muhammad Syakir Nazmi bin Muhammad Sakri, dan yang ketiga iaitu Muhammad Syamil Aiman bin Muhammad Sayuti. Terlebih dahulu kita akan pergi kepada kemunculan kuasa baru ekonomi dunia. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat 4 buah negara yang menjadi kuasa baru ekonomi dunia, iaitu dengan singkatan perkataannya BRIC. Jadi saya pasti mesti kamu semua tertanya-tanya, apa itu BRIC? B ini merujuk kepada Brazil, R pula merujuk pada Rusia, I pula merujuk kepada India, dan juga C merujuk kepada China. Jadi 4 buah negara ini merupakan kuasa baru ekonomi dunia pada masa sekarang ni lah. Jadi pasti kamu semua akan tanya, apa itu BRIC? BRIC ini merupakan kesepakatan kumpulan yang pada awalnya dikenali sebagai Big Four. Jadi seterusnya saya ingin pergi pada pengenalan. Pada pengenalan ini saya akan memfokuskan kepada negara China dan juga negara India. Dua buah negara yang saya nyatakan sebentar tadi, ia merupakan sebuah negara super power masa depan. Dua buah negara ini juga memainkan peranan sebagai pengeluar, pesaing dan menyediakan tenaga manusia yang handal. Ini membawa isi yang ketiga ialah dua buah negara ini membentuk semula ekonomi dunia. Ini bermaksud bahawa kita sedia maklum bahawa China dan India ini merupakan kuasa baru ekonomi dunia. Jadi setelah munculnya negara China dan India ini, maka ekonomi dunia semakin meningkat dari semasa ke semasa, dan akhir sekali ialah ia mendorong kepada kegelisahan dan perdebatan mengenai global Amerika dan negara maju pada masa hadapan. Jadi seterusnya saya akan pergi pula kepada kemunculan kuasa baru ekonomi dunia. Ini juga saya akan memfokuskan kepada negara China dan juga India. Dua buah negara ini merupakan kuasa yang menjadi pesaing kemajuan ekonomi Amerika Syarikat dan juga Eropah. Sebab apa? Sebab seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, um, negara China dan India ini sebagai pengeluar dan juga sebagai pengeluar hasil-hasil terutamanya dari segi ekonomi lah. Jadi ini akan memberikan kemajuan juga kepada ekonomi Amerika Syarikat dan juga Eropah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat lihat di sini bahawa perkembangan ekonomi China pada tahun 2012 telah meningkat sebanyak 10%, manakala bagi perkembangan ekonomi bagi negara India pula telah meningkat sebanyak 8% pada tahun 2011. Yang ketiga, um, negara China dan India ini menjadi pesaing kumpulan 7 yang dianggap sebagai gabungan negara maju di dunia. Jadi kita sedia maklum bahawa China dan India ini merupakan kuasa baru ekonomi dunia kan. Jadi sudah pasti bahawa apabila ekonomi dia maju, sudah terlahirkan bersuluh bahawa dua buah negara ini akan menjadi sebuah negara yang maju juga dari segi politik, ekonomi dan juga sosial dan sebagainya lah. Dan yang terakhir sekali ialah ia dapat menjadi pilihan utama pelabur asing, khususnya syarikat multinasional dunia.
Okey, seterusnya, saya akan pergi pula kepada kemunculan kuasa baru ekonomi di dunia. Okey, kemunculan kuasa baru ekonomi di dunia ini, saya akan nyatakan, empat perkara, iaitu perkara yang pertama, perkembangan ekonomi India bermula pada tahun 1991. Jadi, sebelum negara India ini mencapai kuasa baru ekonomi dunia ini, negara India ini telah bertungkus lumus untuk mencari cara untuk meningkatkan ekonomi India dan ianya bermula pada tahun 1991 sehinggalah pada hari ini. Okey, yang kedua, India berusaha mengembangkan inovasi dalam bidang teknologi. Okey, contohnya kita lihat, kita lihat, dari segi pertanian kan. Okey, jadi, maknanya dalam bidang pertanian itu, ia telah menggunakan teknologi seperti menggunakan drone untuk meningkatkan lagi hasil tuaian bagi pertanian tersebut supaya bidang tersebut akan menjadi lebih maju lah. Sekaligus akan meningkatkan ekonomi bagi negara India lah. Okey, yang ketiga, pembaharuan ekonomi dan pengurusan kawalan kerajaan terhadap dagangan dan pelaburan asing. Dan yang keempat ialah perkembangan ekonomi India menghasilkan kemajuan drastik yang dapat dilihat daripada sudut GDP dan daya saing. Okey, saya tahu bahawa pasti kamu semua akan tertanya-tanya, apa itu GDP? Okey, GDP ini merupakan singkatan perkataan bagi Gross Domestic Product dan, GDP ini, merupakan jumlah yang diukur dari nilai barang dan perkhidmatan dihasilkan dalam ekonomi. Okey, jadi sini membawa maksud bahawa GDP ini dia mengukur nilai barang itu sama ada banyak ataupun sedikit untuk meningkatkan ekonomi mereka lah melalui hasil pendapatan yang diperoleh daripada ekonomi bagi negara India ini. Okey. Okey, baiklah. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, eloklah jika saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Nama saya Muhammad Syamil Aiman bin Muhammad Sajuti. Okey, baiklah. Pada kali ini saya akan menerangkan secara ringkas tentang kebangkitan India dalam sektor ekonomi. Kita akan melihat dari tiga aspek utama iaitu aspek cabaran, seterusnya aspek penyelesaian dan akhir sekali aspek kesan. Pertama, kita akan melihat daripada aspek cabaran terlebih dahulu, iaitu apa cabaran yang dihadapi oleh India. Semenjak tahun 1947, kemiskinan menjadi permasalahan utama di India sehingga ianya dilabelkan sebagai negara miskin dan lemah. Hal ini kerana India mempunyai kepadatan penduduk yang sangat-sangat tinggi. Berkaitan daripada hal ini, kita seterusnya akan melihat aspek penyelesaian iaitu apa jalan penyelesaian yang diambil oleh India. Perubahan ekonomi India mula berlaku semasa pemerintahan mantan Perdana Menteri India iaitu P.W. Narasimha Rao pada tahun 1991 hingga 1996. Hal ini berlaku apabila pelbagai langkah drastik yang telah diambil oleh P.W. Narasimha. Langkah-langkah yang menyelesaikan cabaran ekonomi ini akan saya perincikan sebentar lagi. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada aspek kesan, iaitu apa yang berlaku kepada India selepas penyelesaian berjaya dilaksanakan. Apabila langkah penyelesaian diambil, India kini muncul sebagai antara kuasa baru dalam bidang ekonomi dunia hasil daripada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin India. Baiklah, seterusnya, pembangunan ekonomi India. Apakah langkah yang dilakukan sehingga pembangunan ekonomi India berlaku secara mendadak? Pada tahun 1991, liberalisasi ekonomi mula dilaksanakan oleh kerajaan India di bawah pimpinan P.W. Narasimha Rao. Liberalisasi ini bermaksud sesebuah kerajaan itu mengurangkan kawalan terhadap perdagangan dan pelaburan asing. Ia merujuk kepada perubahan daripada konsep ekonomi yang bersifat sosialisme kepada amalan kapitalisme. Seterusnya, pada tahun 1991 juga, India telah membuka pasarannya secara beransur-ansur melalui pembaharuan ekonomi. Setelah tindakan tersebut diambil, didapati bahawa rizab pertukaran asing telah meningkat daripada 5.8 bilion US dollar pada Mac 1991 kepada 247 bilion US dollar
pada September 2007. Jika kita kira, kita dapat melihat peningkatan sebanyak 241.2 bilion US dollar, manakala kekurangan belanjawan persekutuan dan negeri telah menurun. Kepesatan ekonomi India juga dipengaruhi oleh dasar pandang timur yang turut diperkenalkan pada zaman pemerintahan PW Narasimha ini. Ianya merujuk kepada program reformasi yang dijalankan oleh India untuk menjalin hubungan ekonomi dan strategik yang luas dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Baiklah, seterusnya saya akan memperincikan lagi berkaitan dasar pandang timur ini. Pada tahun 1991, kebanyakan negara di Asia Tenggara mengalami krisis ekonomi yang serius, termasuklah India. Pada waktu itu, International Monetary Funds iaitu IMF telah menawarkan bantuan untuk memulih ekonomi India dengan syarat India sanggup membuat beberapa agenda reformasi. Pada tahun yang sama juga, India melaksanakan Structural Adjustment Program dengan bantuan Tabun Kewangan Reformasi Ekonomi India bermula melalui dasar pandang timur, menggantikan dasar pembangunan India yang pasif kepada lebih terbuka. Dasar pandang timur ini mempunyai 3 tujuan utama, iaitu yang pertama, mereformasi dan meliberalisasikan ekonomi India. Yang kedua, mempercepatkan pertumbuhan ekonomi melalui pelaburan dan kerjasama ekonomi. Yang ketiga, membentuk rantau ekonomi dengan negara-negara Asia, terutamanya Asia Tenggara. Baiklah, seterusnya kita akan melihat tentang fasa-fasa dasar pandang timur. Sebenarnya terdapat dua fasa di dalam dasar pandang timur, iaitu yang pertama, memfokuskan kerjasama perdagangan dan pelaburan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Seterusnya, fasa yang kedua iaitu merujuk kepada kerjasama di antara India dan ASEAN yang lebih komprehensif, di mana program ini melibatkan sains dan teknologi, pembangunan sumber manusia, pengangkutan dan infrastruktur serta kesihatan farmasyutikal. Dalam fasa pandang timur ini juga, India cuba untuk bekerjasama dengan beberapa agensi seperti ASEAN, EAS dan sebagainya untuk mencapai 3 tujuan utama tadi, seperti yang anda dapat lihat di slide di belakang saya. Baiklah, seterusnya, rentetan daripada usaha yang telah dijalankan ianya membuahkan hasil apabila keluaran dalam negara kasar KDNK India mula meningkat. Okey, sebelum itu apakah yang dimaksudkan dengan KDNK? KDNK membawa maksud jumlah nilai pasaran keseluruhan barangan dan perkhidmatan terakhir yang dikeluarkan dalam sesebuah negara. Keluaran dalam negara kasar KDNK India meningkat sebanyak 9.4% sepanjang tahun 2006 dan 2007 pada zaman pentadbiran Perdana Menteri Manmohan Singh. Ekonomi India merupakan antara paling berkembang pesat di dunia. KDNK India dari segi kadar pertukaran Amerika Syarikat iaitu 1.103 trilion US dollar dan menjadikannya sebagai negara ekonomi ke-8 terbesar di dunia pada tahun 2018. Jika diukur dari segi kuasa beli pengguna, India mempunyai KDNK ke-5 terbesar di dunia pada tahun 2005 dengan jumlah sebanyak 2,341,000 US dollar. Sungguh banyak. Okey, baiklah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perubahan dasar yang berlaku di India. Sebelum itu, pada tahun 2006, nilai ekspor India dianggarkan berjumlah 112 bilion US dollar. Apakah barangan yang diekspor? Barangan ekspor utama adalah tekstil, barang kemas, hasil kejuruteraan dan perisian. Import pula sekitar 187.9 bilion US dollar. Apakah bahan yang diimport? Bahan import utama ialah minyak mentah, jentera, baja dan kimia. Namun begitu, dasar ekonomi India pada tahun 2014 telah berubah. India telah berlaku pertukaran tampuk pemerintahan apabila Narendra Modi dilantik sebagai Perdana Menteri yang baharu. Dasar pandang timur telah digantikan dengan dasar tindak timur. Dasar luas menjadi asas kepada pemerintahan Modi ini. Menurut Modi, dasar luar bukan merujuk kepada cara berfikir, tetapi proses untuk mencari titik pertemuan untuk kepentingan bersama. Baiklah, seterusnya, Narendra Modi menyatakan bahawa India perlu bertindak lebih pragmatik
dan progresif dalam mencapai pembangunan ekonominya bagi meletakkan India seiring dengan negara yang membangun seperti China, Rusia dan Amerika Syarikat. Oleh hal yang demikian, Narendra Modi telah melawat pelbagai negara luar dan menjalinkan hubungan diplomatik bersama pemimpin negara lain termasuklah mantan Presiden Amerika Syarikat iaitu Barack Obama dan Presiden China iaitu Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tindakan ini telah mempamerkan ketinggian dan kewarasan diplomasi India di mata dunia. Baiklah, seterusnya saya akan memperincikan lagi berkaitan dasar tindak timur ini. Dasar tindak timur diperkenalkan oleh Modi bagi mewujudkan hubungan India dengan negara-negara Asia dan Asia Timur. Kerjasama diplomasi ketenteraan terutamanya dalam bidang keselamatan maritim dan pertahanan diberi penekanan. Namun begitu, selepas Perang Dunia Kedua iaitu pada tahun 1930-an hingga 1940-an, negara-negara di Asia Tenggara masih lemah dan dalam proses pemulihan. Maka India tidak begitu mementingkan keperluan untuk menjalinkan hubungan bilateral dengan negara Asia ini. Namun selepas tamatnya Perang Dingin dan kejatuhan Soviet Union, India turut mendapat tempiasnya. Kejatuhan Soviet Union dan krisis minyak akibat Perang Teluk yang berlaku pada tahun 1991 telah menyebabkan ekonomi India mula merudum. Baiklah, seterusnya. Apabila menyedari ekonominya mula merudum, India mula mengambil tindakan. India mula menyedari kepentingan bagi meningkatkan profil ekonomi serta diplomatiknya dengan negara lain. Pada masa yang sama, negara-negara Asia Tenggara pada waktu itu seperti Thailand, Singapura dan Malaysia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang amat memberangsangkan. India melihat ini sebagai peluang bagi memulihkan ekonominya dan ia menjadi pilihan utama India mengembangkan jaringan ekonominya semula dan menjalinkan kerjasama yang erat semula dengan Asia Tenggara. Oleh itu, perkembangan ekonomi yang positif di India ini menjadikan India di antara kuasa baru ekonomi di dunia. Terima kasih. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah setelah saudara Syamil Aiman membentang, sekarang tibalah masa untuk giliran saya pula membentangkan tentang kelekapan India. Setelah kita mengetahui tindakan India, tibalah masa untuk kita lihat kelekapan India. Baik, kelengkapan India ini, India dilengkapi dengan tenaga kerja sebanyak 509.3 juta. Ya, 60% ialah di dalam bidang pertanian. Kemudian 28% yang lainnya ialah dalam perkhidmatan dan 12% ialah bidang perindustrian. Tanaman utama pertanian ialah beras, gandum, kapas dan ubi kentang. Ialah seperti yang kita sedia maklum di Malaysia ini, kemasukan gandum selalunya daripada India. Kebanyakannya diimport daripada India. Seterusnya pengeluaran utama bidang perindustrian ialah pembuatan kereta, simen dan perkakas elektronik. Seterusnya kita lihat pula tindakan India. Kebelakangan ini, India telah mengambil kesempatan terhadap sekumpulan besar orang-orang berpendidikan tinggi dan fasih berbahasa Inggeris serta pakar-pakar terlatih untuk dijadikan destinasi penyumbaran penting untuk korporasi multinasional dan juga destinasi popular untuk pelancongan perubatan. Seterusnya, India juga telah menjadi pengeksport utama perisian dan juga perkhidmatan keuangan, penyelidikan dan teknologi. Sumber alam semula jadinya termasuk tanah tanaman, bauksit, kromit, arang, intan, biji besi, batu kapur, mangan, mika, gas asli, petroleum dan biji titanium. Seperti yang kita lihat di sini, India mempunyai infrastruktur yang hebat dan mempunyai barang dagangan ataupun keperluan daripada sumber mentah yang baik untuk melanjutkan ataupun meningkatkan lagi ekonomi di negaranya. Seterusnya, faktor peningkatan ekonomi, sistem sosialis telah ditukarkan kepada kaedah yang bersifat pro-perniagaan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Seterusnya, Parti Komunis yang memerintah telah ditolak oleh rakyat
Seterusnya, semasa dunia dilanda kemelesetan ekonomi, India masih mampu mencipta pertumbuhan. Buktinya, India menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 8% pada tahun 2010. Perikatan Progresif bersatu menjadi kuasa besar ekonomi negara. Kita lihat kata-kata daripada Michael Schumann. Beliau berkata, India akan mengatasi China sebagai ekonomi utama yang sedang muncul di dunia kerana India mempunyai kelebihan demografi dalam menjana pertumbuhan pada masa hadapan. Mempunyai model ekonomi yang lebih hebat berbanding China menyebabkan India mempunyai sumber pertumbuhan yang seimbang. Okey, seterusnya kita lihat pula faktor kemunculan kuasa baru ekonomi di India. Yang pertama kita boleh lihat bantuan daripada negara ASEAN ya. Banyaklah negara seperti Laos, Indonesia, Malaysia, Kemboja, Vietnam, Thailand, Singapura dan lain-lain lagi. Seterusnya kita lihat pula tenaga buruh yang mencukupi. Tenaga buruh mereka ni sangat banyak sehingga kan di Malaysia kita sendiri pun kemasukan buruh daripada negara negara India ini diperlukan. Okey, seterusnya kita lihat pula perubahan dasar ekonomi dia dan penglibatan pakar. Okey, kita uh, teruskan pembincangan ini dengan slide yang seterusnya. Kelebihan India. Pertama, India mempunyai sumber alam. Kedua, tenaga kerja yang ramai. Tiga, pelibatan aktif dalam perindustrian dan pelibatan dalam pertanian. Kita lihat dulu statistik ataupun carta keuangan India. Uh, yang semakin meningkat daripada tahun ke tahun. Kita lihat dulu daripada 1950 hingga 1975. Kemudian naik, seterusnya naik 1980 hingga 1989 terus naik, uh, dan sehingga 2005 kita boleh lihat pertambahan daripada carta keuangan di India semakin menaik. Seterusnya kita lihat pula slide yang seterusnya iaitu kekuatan India. Ada model kita lihat India ni mempunyai model ekonomi yang hebat, membuka pasaran secara beransur-ansur daripada selepas bertukarnya kerajaan mereka, mereka daripada kerajaan yang tidak memfokuskan kepada pasaran ataupun tidak memfokuskan kegiatan perindustrian, kemudian India ini menukarkan kerajaannya menjadi kerajaan yang membuka pasaran secara beransur-ansur. Inilah yang menjadi pendorong yang besar kepada ekonomi India yang semakin meningkat. Seterusnya, kurang kawalan terhadap perdagangan dan pelabur asing. Jadi sebelum ini, sebelum bertukarnya kerajaan, India ini mengambil berat ataupun mengetatkan kawalan daripada segi perdagangan dan pelaburan asing. Seterusnya kita lihat kelebihan demografi dalam menjana pertumbuhan masa hadapan, permintaan domestik yang kuat. Seperti kita tahu, bahan domestik daripada India sangat banyak. Seterusnya dasar lama digantikan dengan dasar yang baru. Seperti undang-undang di negara India tersebut. Okey, seterusnya kita lihat pula slide yang seterusnya. Pertumbuhan ekonomi India. Pertumbuhan ekonomi India mengagumkan walaupun tidak sebanding dengan China. India mengamalkan sistem pasaran yang seperti tadi dibuka secara beransur-ansur. Seterusnya dari segi pentadbiran India seperti sistem AS, Amerika Syarikat dengan mewarisi sistem British. Kemudian penguasaan bahasa Inggeris memudahkan pengaruh AS dan negara-negara barat. Seperti di Malaysia, kita juga mengamalkan ataupun menjadikan bahasa Inggeris ni sebagai bahasa pengantaraan dengan negara-negara luar yang menjadikan proses perdagangan ataupun proses dalam bidang industri ini semakin mudah dan cepat dilaksanakan. Seterusnya mempercepatkan kemasukan India dalam bidang industri teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT. Okey, seterusnya kita lihat sumber mineral di India iaitu batu bara. Batu bara dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pemanas ataupun untuk keperluan industri. Biji aluminium serta biji titanium yang berfungsi sebagai pembuatan alat-alat industri
yang sangat bermanfaat bagi usaha industri. Kemudian ada juga sumber pertanian yang mengukuhkan lagi sistem ekonomi ataupun meningkatkan lagi sistem ekonomi di negara India ini, yaitu tanaman padi. Padi sebagai bahan utama untuk beras tumbuh dengan baik di daerah Madras, Assam, dan Benggala. Seterusnya gandum. Gandum di daerah Hindustan Barat dan Deccan. India juga memiliki sumber daripada kapas. Jadi saya rasa itu saja pembatangan daripada saya. Kemudian akan disambung semula oleh saudara Syakir Nazmi. Jadi saya mohon maaf dahulu segala salah silap saya di dalam pembatangan ini. Segala kekurangan berasal daripada saya dan segala kekuatan dan kelebihan itu berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi mari kita teruskan dengan apakah faktor-faktor yang boleh yang memberi kecenderungan kepada negara India untuk menjadi sebuah negara baharu dari segi ekonomi dunia. Okey, seterusnya ialah sumber pelancongan. Okey, seperti yang kita sedia maklum, sumber pelancongan yang menarik ialah ada dua kat sini, iaitu Sungai Ganga dan Taj Mahal. Okey, Sungai Ganga dan Taj Mahal ini merupakan sungai kebanggaan masyarakat India, dan Sungai Ganga ini merupakan sungai suci menurut kepercayaan penganut agama Buddha, manakala Taj Mahal pula ialah sebuah bangunan yang megah dan mewah serta merupakan sebuah masjid. Okey, jadi sumber pelancongan ini apabila ramai pelancong yang datang, sudah ternaikkan bersuluh bahawa pasti ekonomi negara India ini akan meningkat kerana uh, adanya tempat-tempat yang menarik yang boleh menarik pelancong untuk datang ke negara India. Sekaligus ekonomi negara India juga akan meningkat. Okey, seterusnya kita pergi kepada sumber peternakan. Okey, sumber peternakan yang dilakukan di negara India ialah tanaman padi. Okey, tanaman padi ini kita dapat ditemukan di daerah stepa. Okey, peternakan yang banyak ditemukan di India juga iaitu biri-biri dan juga unta serta ulat sutera. Okey, jadi dalam ini di sini dalam peternakan juga kita boleh dikategorikan sebagai apa ni, pertanian dan juga peternakan dan satu lagi ialah biri-biri dapat dimanfaatkan bulu dan dagingnya, manakala unta pula boleh dijadikan kenderaan dan susunya boleh dijadikan sumber dagangan. Okey, kita pergi pula kepada faktor perkembangan ekonomi China. Okey, jadi di sini kita dapat lihat beberapa faktor kenapa ekonomi China ini kenapa negara China ini dapat menjadi sebuah ekonomi dunia. Okey, jadi yang pertama kita dapat lihat faktor yang pertama iaitu faktor geografinya. Yang kedua, dianggap lambang emas. Yang ketiga, industri yang pesat. Yang keempat, dasar pintu terbuka. Yang kelima, pelaburan negara China. Dan yang terakhir sekali ialah tawaran tenaga buruh. Okey, jadi mari kita lihat pula sebab kebangkitan negara China ini. Sebab jika tidak mempunyai kebangkitan, sudah pasti bahawa negara China ini tidak akan disenaraikan sebagai negara baru dari segi ekonomi dunia. Okey, jadi sebab kebangkitannya adalah kerana munculnya kapitalis Cina yang mengakibatkan berlakunya perusahaan asing, kemakmuran pengguna, fabrik ekspor, bursa saham dan syarikat saham. Okey, jadi ini merupakan beberapa contoh kebangkitan yang dilakukan oleh negara China untuk mencapai ekonomi negara yang maju dari segi ekonomi. Okey, kita pergi pula kepada perbandingan. Okey, jadi di sini saya akan merumuskan sedikit sebanyak perbandingan bagi negara BRIC yang saya nyatakan pada awal pembentangan itu. Okey, B yang pertama ialah Brazil. R pula ialah Rusia. I pula India dan juga C pula kepada China. Okey, jadi kita lihat kepada negara Brazil terlebih dahulu. Okey, negara Brazil ini
merupakan sistem ekonominya ke-8 terbesar di dunia. Lepas tu Brazil pula melakukan program untuk mengurangkan pergantungan pada import minyak. Lepas tu selepas itu Brazil juga menjadi pemilik sektor teknologi canggih. Jadi semua teknologi canggih ini kebanyakannya datang daripada negara Brazil. Okey, seterusnya kita lihat pula daripada negara Rusia. Okey, negara Rusia ini merupakan negara paling maju dari Republik Soviet. Lepas tu selepas itu Rusia juga menjadi pengeksport senjata konvensional kedua terbesar di dunia, dan Rusia juga mengalami pembangunan elektronik dan mikroelektrik. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada negara India. Okey, negara India ini mengamalkan ekspor, dan ekspor utamanya ialah seperti tekstil, barang kemas, hasil kejuruteraan dan perisian. Perisian ni contohnya perisian komputer, perisian-perisian yang berkaitan dengan elektrik, elektronik lah. Okey, dan satu lagi ialah pengekspor utama perisian dan perkhidmatan kewangan. Okey, itu kita lihat dari negara India, dan akhir sekali kita lihat pula dari negara China. Okey, China merupakan kuasa ekonomi keempat terbesar di dunia. China mempunyai tenaga kerja yang murah dan terlatih, dan China juga menjadi destinasi untuk pelaburan kepada para pelabur asing. Jadi China ini kita dapat lihat bahawa dia lebih mementingkan kepakaran tenaga kerja yang mahir untuk meningkatkan ekonomi bagi negara China ini. Okey, seterusnya saya akan ringkaskan bagi negara China dan juga negara India. Okey, negara China ini ia menggunakan sistem open door policy, dan negara India juga pula mempunyai pimpinan Manmohan Singh, serta India telah melaksanakan Kerajaan Perikatan Progresif Bersatu, atau lebih dikenali lagi sebagai UPA dari segi singkatan perkataannya lah. Okey, jadi berdasarkan contoh negara China dan negara India ini, dia menggunakan sistem-sistem yang saya nyatakan sebentar tadi, yang menjerumus kepada kemajuan ekonomi baharu dunia. Okey, jadi yang terakhir sekali ialah saya akan pergi kepada rumusan. Okey, kesimpulannya, perkembangan ekonomi dunia ini semakin rancak berkembang dari semasa ke semasa. Negara yang maju dari segi ekonomi dan pengurusannya pasti akan menguasai ekonomi dunia seperti negara China dan juga negara India. Antara hasil yang telah dikeluarkan oleh negara China ialah sistem open door policy yang memperkenalkan perdagangan asing dan perusahaan bebas bergerak yang menjadi faktor utama pengembangan ekonomi mereka. Manakala India pula merupakan sebuah negara demokrasi yang lemah dalam perniagaan, yang semakin hari berkembang maju mengikut era dari semasa ke semasa. Maka setelah berakhirnya Perang Dingin pada awal 1990, India mula bangkit dan mempromosikan bidang ekonominya serta maju dalam bidang industri. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa negara India ini lebih memfokuskan kepada bidang industri, dan banyak lagi industri yang terdapat di negara India, yang menjadi salah satu faktor yang menjadikan negara India ini sebagai salah satu negara ekonomi baharu dunia. Um, Jadi apabila berakhirnya rumusan yang saya nyatakan sebentar tadi, maka berakhirlah pembentangan kami pada hari ini. Saya harap agar segala ilmu yang yang kami berikan sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada masyarakat semua, terutamanya kepada masyarakat generasi-generasi muda, agar mereka tidak ketinggalan dengan isu-isu semasa yang berlaku di dunia kita pada hari ini. Jadi kami akhiri pembentangan kami pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kami sendiri sebagai manusia biasa. Sekian, terima kasih.